Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan belajar Sains tahun 5, tajuk pengaratan. Unit 7, pengaratan. Dalam situasi ini kita boleh tengok Chan bermain kereta mainan yang berwarna merah ni. Okey, apa yang berlaku ialah kereta mainan ni tak boleh bergerak dan dia dah pasang bateri tapi tak boleh bergerak. Kemudian ayah dia membantunya untuk memperbaiki ataupun untuk membaiki kereta mainan tersebut lah. Kemudian rupa-rupanya tempat letak bateri ni ataupun tempat letak cycling ni telah berkarat. Okey, apa yang dilakukan ialah meletakkan ataupun menyembur penyingkir karat. Okey, untuk menghilangkan karat ni lah. Kemudian okey, sekarang ni kereta mainannya telah boleh berfungsi. Dan Chan merasa sangat gembira. Okey, tahukah kawan-kawan mengapa saya berkarat? Okey, dalam tajuk ni pelajar akan belajar tentang pengaratan. Mengapa hanya sebahagian daripada bahagian kereta yang berkarat? Bagaimanakah cara untuk mencegah pengaratan daripada berlaku? Okey, dalam tajuk ini murid-murid dapat menyatakan ciri-ciri objek yang berkarat, kemudian menyatakan objek yang diperbuat daripada besi boleh berkarat. Yang ketiga, menyatakan faktor yang menyebabkan pengaratan. Yang keempat, menyatakan cara mencegah pengaratan. Dan yang kelima, menyatakan kepentingan mencegah pengaratan. Okey, ini adalah yang sepatutnya murid-murid dapat daripada pembelajaran daripada tajuk pengaratan. Okay, kemudian kita tengoklah. Pertama kita akan mulakan dengan ciri-ciri objek yang berkarat. Terdapat objek yang berkarat di sekeliling kita. Objek yang berkarat mempunyai ciri-ciri tertentu. Mari kita ikuti kisah di bawah untuk mengenal pasti objek yang berkarat. Aduh, ketatnya. Okey, pelajaran susah untuk buka cermin. Okey, pembuka tingkap itu sudah berkarat. Lihat warnanya perang kemerahan. Okey, objek yang berkarat. Okay, ciri yang pertama dalam situasi ini ialah warnanya perang kemerahan. Okey, perang kemerahan. Kamu biasa tengoklah dekat sekolah kan ada yang dah berkarat. Warnanya perang kemerahan. Okey, seterusnya ni ada bunyi crack. Apa yang berlaku tengok. Mengapakah engsel pintu ini berbunyi kuat, cikgu? Okey, nampak kat sini. Crack, kita buka Okey, engsel pintu ini sudah berkarat. Lihat permukaan engsel pintu sudah kasar. Okey, permukaannya kasar dan skrunya juga sudah rapuh. Okey, objek yang berkarat juga dia nampak lebih kasar permukaannya dan juga rapuh, senang patah lah kalau sudah berkarat. Apakah ciri-ciri objek yang berkarat? Okey, tadi kita dah tengok warnanya perang kemerahan, permukaannya kasar dan juga rapuh. Itu adalah ciri-ciri objek yang berkarat. Okay, kita boleh tengok lagi sekali kat sini. Ciri-ciri objek yang berkarat berwarna perang kemerahan. Yang kedua, mempunyai permukaan yang kasar. Dan yang ketiga, rapuh. Okay, ini adalah ciri-ciri objek yang berkarat. Kalau pelajar boleh menyatakan ketiga-tiga ciri ini, maknanya pelajar telah tahu iaitu ciri-ciri objek yang berkarat. Seterusnya kita boleh tengok, ini pelajar boleh tengoklah dalam langkah-langkah
untuk membuat aktiviti ya. Okey. Okey, saya teruskan lagi dengan tajuk yang seterusnya ialah objek yang berkarat. Objek yang berkarat. Kita tengok apakah objek yang berkarat di sekeliling kita. Okey, kita tengok situasi ini ya. Objek di persekitaran kita diperbuat daripada pelbagai jenis bahan. Ada bahan yang boleh berkarat dan ada bahan yang tidak boleh berkarat. Mari kita perhatikan situasi di bawah untuk mengetahui bahan yang berkarat. Okey. Dalam gambar ni kan pelajar boleh tengok ada dua jenis kerusi, ya. Rawi, mari kita duduk sebentar. Baiklah. Mari kita duduk di kerusi kayu ini. Kerusi besi di sebelah sana berkarat. Dalam situasi ini kamu menampak ini adalah kerusi kayu dan belakang ni adalah kerusi besi. Yang mana kerusi besi ni nampak berkarat dan kerusi kayu ni tak berkarat ya. Kemudian, apakah perbezaan antara kedua-dua kerusi di taman ini? Perbezaannya, kerusi kayu tak berkarat, kerusi besi berkarat. Itulah perbezaan dia. Okey, kita teruskan lagi. Dalam perjalanan balik ni, dia tengok lagi. Peti surat di rumah kamu tidak berkarat, Rawi. Peti surat di rumah saya berkarat. Okey. Peti surat di rumah saya diperbuat daripada plastik. Ni diperbuat daripada plastik ya. Apakah perbezaan antara kedua-dua peti surat di rumah Chan dan dengan rumah Rawi? Okey, dekat sini rumah Chan peti suratnya berkarat. Manakala di rumah Rawi peti suratnya tidak berkarat. Sebab apa? Sebab yang rumah Chan ni peti surat ni dibuat daripada besi, manakala peti surat rumah Rawi diperbuat daripada plastik. Okey, berdasarkan kedua-dua situasi di atas, objek yang diperbuat daripada bahan apakah yang berkarat? Okey, maknanya dia tanya objek yang dibuat daripada besi berkarat, objek yang dibuat daripada kayu, objek yang diperbuat daripada plastik tidak berkarat. Okey, ini adalah eksperimen dia. Eksperimen dia ialah kita masukkan kapas dalam bekas ni. Kapas ini kita letakkan cuka lah, nak bagi dia berasid. Okey, kemudian kita susunkan alat ataupun bahan-bahan ni, iaitu jarum. Okey, ni jarum. Kita ada penduduk minuman, okey. Kita ada root kaca, kita ada lidi sate, kita ada paku, okey. Okey, yang ini kita letakkan di atas kapas yang telah kita masahkan dengan cuka. Dan kita biarkan selepas 5 hari kita akan tengok pemerhatiannya dan kita letakkan dalam jadualnya. Okey. Okey, nanti kita tengok apa yang berlaku. Pemerhatian dia selepas 5 hari ya. Jarum ni okey, berkarat. Lidi sate tidak berkarat. Paku berkarat. Penyeduk minuman tidak berkarat. Rot kaca tidak berkarat. Okey. Ini adalah pemerhatian daripada aktiviti yang tadilah. Kesimpulan dia, objek yang diperbuat daripada besi berkarat. Manakala objek bukan besi, contohnya tadi plastik, kayu, tidak berkarat. Okey, itulah dia. Objek yang berkarat dan tidak berkarat. Okey, seterusnya, faktor-faktor yang menyebabkan pengaratan. Apakah yang menyebabkan objek yang diperbuat daripada besi berkarat? Kita akan belajar macam mana objek besi itu berkarat. Apakah yang menyebabkan dia berkarat? Okey. Kemudian, pengaratan berlaku disebabkan oleh beberapa faktor.
Mari kita jalankan eksperimen untuk menentukan faktor yang menyebabkan pengarataan. Okey, ini adalah eksperimen dia. Saya harap pelajar faham betul-betul eksperimen ini. Okey, tujuan dia menyiasat faktor-faktor yang menyebabkan pengaratan. Ini dia eksperimen dia. Menyiasat faktor-faktor yang menyebabkan pengaratan. Kemudian, penyataan masalahnya, adakah air dan udara menyebabkan pengaratan? Kita tengok adakah air dan udara menyebabkan pengaratan. Hipotesis kehadiran air dan udara menyebabkan bulu besi berkarat. Ini hipotesis awal. Ini hipotesis ya, kesimpulan awal kita. Kehadiran air dan udara. Maknanya ada air dan udara boleh menyebabkan objek besi berkarat. Inilah hipotesis dia. Kemudian yang keempat, kat sini kita menentukan pemboleh ubah. Okey, yang pertama pemboleh ubah dimanipulasikan kehadiran air dan udara. Pemboleh ubah bergerak balas keadaan bulu besi. Pemboleh ubah dimarahkan ialah kuantiti bulu besi. Jom kita tengok eksperimennya. Alat dan bahan. Okey, tabung uji, rak tabung uji, gabus, bulu besi, kalsium klorida kontang, minyak, air paip dan air paip yang dididihkan. Okey, kat sini ada air paip sahaja. Okey, ada air paip yang kita panaskan sehingga mendidih ya. Okey, langkah-langkah dia kita akan letak dalam okey. Kita akan letak dalam tabung uji ni iaitu bulu besi bulu besi dalam tabung uji A, B, C dan D seperti dalam gambar rajah ni lah. Dan pemboleh ubah malar tadi kita tahu ialah jisim bulu besi jisim bulu besi semuanya 20 gram, sama je. Seterusnya ini yang penting belajar tengok betul-betul lah. Yang pertama, tabung uji A kita letakkan bulu besi. Kemudian tabung uji B, okey. Kita letakkan kalsium klorida kontang dan juga bulu besi. Tabung uji C, kita letakkan bulu besi. Kita letakkan air paip yang dididihkan dan kita letakkan minyak. Okey. Kemudian tabung uji D, kita letakkan bulu besi dan air. Okey, air paip. Okey, air paip sahaja. Air paip sahaja. Dan kita biarkan selama 4 hari. Kita tutup gabus ni supaya udara daripada luar tak boleh masuk. Okey. Selepas 4 hari kita akan tengok pemerhatian dia. Okey, yang penting kat sini ialah kita tengok info sains dulu. Kalsium klorida kontang digunakan untuk menyerap kelembapan supaya keadaan di dalam tabung uji itu kekal kering. Maksudnya kalau ada kalsium klorida kontang, dia akan menyerap kelembapan, iaitu menyerap uap air di dalam udara ya, uap air di dalam udara. Jadi dalam tabung uji yang ada kalsium klorida kontang ni maksudnya tak ada air. Okey, manakala air yang telah dididihkan tidak mengandungi udara. Air yang telah dididihkan tidak mengandungi udara. Minyak masak pula dapat menghalang udara daripada masuk ke dalam air. Okey, kita tengoklah seterusnya. Okey, saya ulang lagi sekali. Okey, tabung uji A dulu, kita bagi perhatian pada tabung uji A. Dalam tabung uji A ni, tabung uji A ada air, ada udara. Manakala tabung uji B,
Tiada air, ada udara. Okey. Saya teruskan lagi. Tabung uji C. Tabung uji C ada air, tapi tiada udara. Sebab apa tiada udara? Sebab digunakan air paip yang dididihkan. Okey, seterusnya. Air paip. Air paip ni ada air, okey, ada air, tapi ada juga udara. Berbeza dengan air paip yang dididihkan, ada air tapi tiada udara. Okey, saya ulang lagi sekali dekat sini. Ni yang tadi. Kemudian kita ada pernyataan ini. Okey. Kenapa kita akan tengok yang ada kalsium klorida kontan ni, yang B, tiada air. Kenapa tiada air? Okey, sebabnya yang ni kalsium klorida kontan digunakan untuk menyerap kelembapan. Kelembapan di sini bermaksud air. Kalau kita tengok di sini mana ada air kan? Tapi dalam udara kita, jangan lupa dalam udara kita ada wap air. Jadi kalsium klorida kontan ni menyerap air ataupun menyerap wap air di dalam udara supaya kering. Sebab itu dekat sini tiada air. Tabung uji B tiada air, manakala tabung udara ada. Jadi kat sini tiada air. Okey, kita pergi pada yang kedua ni, tabung uji C. Kita tengok air. Air yang telah dididihkan tidak mengandungi udara. Tidak mengandungi udara. Okey, kita kena ingat air paip yang dididihkan. Bila masa kita didihkan itu, udara di dalam air telah keluar. Jadi air paip yang dididihkan tiada udara. Okey, sebab tu kamu tengok dekat tabung GC ni ada air. Okey, ada air tetapi tiada udara. Manakala apa fungsi minyak masak ni? Minyak masak pula dapat menghalang udara daripada masuk ke dalam air. Maksudnya walaupun kita dah tutup, udara mungkin ada yang boleh masuk lagi, dan minyak masak ini menghalang udara daripada luar masuk ke dalam air paip yang dididihkan. Jadi apa yang kita tengok kat sini, tabung GC ni ada air tapi tiada udara. Jadi sekali lagi kita tengok tabung GA ada air, ada udara. Tabung GB tiada air, ada udara. Tabung GC ada air, tiada udara. Tabung GD ada air, ada udara. Okey, ini adalah pemerhatian dia. Okey, saya letak balik yang ni tadi. Tabung uji A. Uji A ada air, ada udara. Berkarat. Okey, manakala tabung uji B tidak berkarat ya. Sebab apa? Tiada air. Ada udara tapi tiada air. Salah satunya tak ada, tak berkarat ya. Manakala tabung GC ada air tapi tiada udara, tidak berkarat juga. Dan seterusnya ada air, ada udara dalam tabung GD, berkarat. Okey, ini kita dapat tadi. Saya letak balik. Mentafsir data. Okey, soalan yang pertama. Bulu besi pada tabung uji yang manakah berkarat? Mengapa? Okey, yang berkarat tadi A dengan D ya. Bulu besi pada tabung uji A dan D berkarat kerana terdedah kepada air dan udara. Maknanya ada air, ada udara. Ada air, ada udara. A dengan D berkarat. Sebab apa? Sebab dia terdedah kepada air dan udara. Soalan B. Bulu besi pada tabung uji yang manakah tidak berkarat? Mengapa? Yang tidak berkarat kat sini B dengan C. Kita tengok jawapan dia. Bulu besi pada tabung uji B, okay, yang B dulu
tidak berkarat kerana tidak terdedah kepada air. Maknanya tiada air, tak berkarat. Manakala bulu besi pada tabung uji C, besi pula ni tiada udara, tidak berkarat kerana tidak terdedah kepada udara. Maknanya kalau untuk berkarat dia mesti ada air dan udara. Kalau tak ada salah satunya ataupun tak ada kedua-duanya, maka tak berkarat. Okay, cuba tengok lagi yang soalan C. Apakah faktor yang menyebabkan pengaratan? Okey, maksudnya jawapannya faktor yang menyebabkan pengaratan ialah kehadiran air dan udara. Ada air, ada udara baru dia berkarat. Kalau tak ada air, tak ada udara, dia tak berkarat. Okey, soalan D. Apakah rumusan daripada eksperimen ini? Okey, faktor yang menyebabkan pengaratan pada objek yang diperbuat daripada besi ialah kehadiran air dan udara. Okey, faktor pengaratan ialah kehadiran air dan udara. Seterusnya kesimpulan dia, kita tengok soalan dia yang pertama. Hipotesis. Hipotesis yang tadi dia nombor 3. Ni kalau tengok balik buku teks, hipotesis ni ialah kehadiran air dan udara menyebabkan bulu besi berkarat. Adakah hipotesis ini boleh diterima? Ada air, ada udara, bulu besi berkarat. Adakah hipotesis ini diterima? Jawapannya ya, diterima. Jadi kita potong yang tidak diterimanya. Hipotesis ini diterima. Manakala kehadiran air dan udara menyebabkan ataupun tidak menyebabkan bulu besi berkarat, jawapannya ya juga. Jadi kehadiran air dan udara menyebabkan bulu besi berkarat. Okey, habis tajuk faktor pengaratan. Sekarang kita masuk kepada tajuk cara mencegah pengaratan. Murid juga boleh scan QR code ni untuk mendapatkan video ataupun cara-cara mencegah pengaratan. Objek yang diperbuat daripada besi yang dibiarkan terdedah kepada air dan udara untuk suatu masa akan mengalami pengaratan. Pengaratan boleh dicegah dengan beberapa cara. Gambar di bawah menunjukkan cara-cara pencegahan pengaratan. Okey. Menyapu objek dengan minyak atau grease. Okey, sesuai untuk rantai basikal contohnya. Kita sapukan minyak atau grease disapu pada permukaan objek yang diperbuat daripada besi. Ini sesuai kita taruh minyak ataupun letakkan minyak ataupun grease ya. Untuk objek seperti ni, kalau ni tak sesuai lah letak minyak ya. Ni hanger ataupun penyangkut baju ni, kita tak taruh minyak lah. Okey. Kita tak taruh minyak, kita tak letak minyak kerana kalau letak minyak nanti lekat dekat baju kan. Apa yang kita buat ialah menyalut objek dengan lapisan bahan tahan karat. Contohnya dekat sini dia menyalut dengan plastik. Bahan tahan karat seperti plastik disalut pada permukaan objek yang diperbuat daripada besi. Kemudian yang kedua tengok tin makanan ni. Ini diperbuat daripada besi. Tetapi kenapa dia tahan karat? Sebab kita menyadur objek dengan lapisan logam yang tahan karat. Contohnya kat sini lapisan logam tahan karat seperti timah dan aluminium disadur pada permukaan objek yang diperbuat daripada besi. Jadi kita sadurkan objek ni supaya tidak berkarat. Seterusnya ni pagar rumah, pagar kat rumah. Kita tengok mengecat objek. Kita catkan dia supaya tidak berkarat, iaitu dengan cara cat disapu pada permukaan objek yang diperbuat daripada besi. Okey. Kita catkan dia. Jadi tanya bagaimanakah pengaratan pada objek diperbuat daripada besi dapat dicegah. Okey. Ini adalah yang kita belajar dia ada 4 cara ya. Okey.
Cara mencegah pengaratan pada objek yang diperbuat daripada besi adalah dengan cara seperti berikut. Tadilah kita ulang balik. Menyapu objek dengan minyak atau grease. Menyalut objek dengan lapisan bahan tahan karat. Seperti timah dengan juga aluminium. Yang ketiga, menyadur objek dengan lapisan logam tahan karat. Dan yang keempat, mengecat objek. Okey, so ini adalah cara-cara mencegah pengaratan. Okey. Seterusnya kita masuk kepada kepentingan pencegahan pengaratan. Apakah kepentingan dia? Pengaratan pada objek yang diperbuat daripada besi membawa banyak keburukan. Mari kita perhatikan situasi di bawah. Okey, yang ni yang pertama. Kita tengok ya. Tin sardin ini sudah kemek, ibu. Okey. Kita cari tin sardin yang tidak kemek. Bahagian pada tin akan kemek jika bahagian pada tin yang kemek itu mungkin berkarat. Makanan yang terdedah kepada karat berbahaya untuk dimakan. Okey, kenapa kita perlu cari tin yang tak kemek? Sebab bila kemek mungkin yang kita sadur itu telah pecah, menyebabkan besi itu terdedah kepada pengaratan. Bila berkarat, makanan itu menjadi bahaya. Jadi pilihlah tin yang tidak kemek. Okey, seterusnya, pagar ni dah kelihatan usang ataupun lusuh. Jadi cara dia, pagar ini berkarat. Adakah kita perlu mengecapnya semula? Ya, pagar ini akan cantik semula dan tahan lebih lama setelah dicat nanti. Okey, untuk tahan lebih lama, untuk kelihatan cantik sebab kalau kita biarkan lama-lama dia akan merebut Kemudian seterusnya kita ada situasi ini, situasi yang ketiga, pemegang tangga ini sudah rapuh dan tidak selamat untuk digunakan. Ya, tangga ini juga sudah berkarat, berhati-hati menaiki tangga. Jadi bila berkarat ni menyebabkan benda ni akan jadi rapuh dan juga boleh membahayakan kesihatan. Okay, boleh membahayakan keselamatan juga ya. Mungkin tangga ni boleh patah dan sebagainya. Seterusnya situasi 4, abang sedang buat apa tu? Abang sedang membelik kapak ini. Kapak ini sudah berkarat. Nampaknya abang perlu beli kapak yang baru. Okey, situasi ni pengaratan juga perlu dicegah. Jadi dengan cara tertentu kita dapat mengurangkan kos. Tak perlu beli baru sebenarnya. Kalau kita jaga dengan baik ataupun menggunakan cara yang betul untuk mencegah pengaratan, kita dapat mengurangkan kos daripada beli yang baru. Okey. Jadi mengapakah kita perlu mencegah pengaratan? Mengapakah sudu yang dibuat yang biasa digunakan di rumah tidak berkarat apabila terdedah kepada air dan udara? Okay, kita tengok situasi ni ya. Okey, mengapa kita perlu mencegah pengaratan? Okey, kepentingan mencegah pengaratan bagi objek yang diperbuat daripada besi adalah seperti berikut. Selamat untuk digunakan. Okey, macam situasi yang pertama tadi. Tahan lama dan tidak mudah rosak. Okey, objek itu tahan lama dan tidak mudah rosak. Menjimatkan kos penyelenggaraan. Okay, dengan cara kita menjaga objek itu daripada berkarat, dia dapat mengurangkan atau menjimatkan kos penyelenggaraan. Dan juga objek itu akan kelihatan cantik macam situasi yang kedua tu, pagar rumah. Bila kita cat nampak lebih cantik. Okey. Ni mengapa sudu yang biasa digunakan di rumah tidak berkarat apabila terdedah kepada air dan udara. Sudu yang kat rumah kita tu kenapa susah nak berkarat kan? Okey, kerana sudu yang biasa digunakan di rumah tidak berkarat
kerana sudu tersebut disadur dengan lapisan keludi tahan karat. Kalau kita tengok dekat sudu, kadang-kadang dia tulis stainless steel. Stainless steel tu adalah lapisan keludi tahan karat. Jadi kamu tahu, dia disadur dengan lapisan keludi tahan karat. Sebab tu dia tak berkarat. Okey, ini projek yang kita boleh lakukan. Okey, tapi kamu boleh tengok kat sini dalam buku teks. Okey. Ada juga kalau siapa-siapa yang nak cuba kat rumah boleh guna larutan penyingkir karat. Kalau ada bahan yang berkarat ataupun objek yang berkarat kat rumah, kamu boleh guna cara ni lah untuk menyingkirkan karat ya. Okey, kita sembur. Nanti kuranglah dia berkarat. Okey, kamu boleh tengok juga imbas kembali dalam tajuk pengaratan ni. Kamu baca dekat buku teks dia. Okey.